Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dengan saya AA dalam siri perkongsian tips dan teknik pengurusan dan kepimpinan bersama PBT Consultants. Hai, apa khabar? Bertemu sekali lagi dengan saya AA. Macam best tak? So, thank you untuk tim saya dan juga untuk mereka yang telah memberikan cadangan. Kita sebenarnya dah tukar background kita kepada yang lebih canggih. Kita gunakan green screen. So, itulah COVID-19 ni berjaya mengeluarkan idea-idea baru untuk kita try dan cuba dalam siri perkongsian ini. Okey? Sebelum ini kita dah cover 5 pendorong terbesar kejayaan seorang pengurus, dan saya nak sambung dengan 5 kesilapan paling besar yang biasa dilakukan oleh seorang pengurus. Of course, macam kita selalu cakap, kesilapan yang sering dilakukan oleh seorang pengurus ni banyak. Tapi saya nak fokus kepada 5 yang pada pengamatan saya dan pengalaman saya merupakan 5 kesilapan besar yang sering dilakukan oleh seorang pengurus. Sekiranya anda seorang pengurus, dengarkan baik-baik dan nilai balik sama ada anda melakukan perkara yang sama dan apa yang anda harus lakukan untuk mengubah kesilapan tersebut. Yang pertama, yang kita juga dah dengar dalam faktor pendorong terbesar kejayaan seorang pengurus, iaitu pertanggungjawaban. Kesilapan terbesar secara peribadi pada saya oleh seorang pengurus ialah tidak mengambil tanggungjawab. Yang ni a total complete turn off bagi saya sebagai seorang pengikut. Sebab apa? Seorang pengurus yang tidak mengambil tanggungjawab atas keputusan atau hasil yang dicapai oleh timnya tidak mungkin akan mendapat kepercayaan dan juga hormat daripada tim beliau. Ini penting untuk menjadikan kita seorang pengurus yang berjaya. Dan dalam pengamatan saya, ini sering terjadi. Bila tim berhasil mencapai keputusan ataupun matlamat, memang banyak pengurus yang akan mengambil tanggungjawab itu. Ya, macam saya cakap, pengurus akan berkata, tim saya berjaya sebab saya yang menguruskannya, ataupun sayalah yang menyebabkan tim saya berjaya melakukan ini. Tetapi masalah terbesar ialah apabila berlaku kegagalan. Dan pada masa inilah juga ramai pengurus yang akan blame ataupun menyalahkan ahli-ahli pasukannya ataupun faktor-faktor lain atas kegagalan itu. Dan yang sering terjadi, yang memang akan menyakitkan hati pasukan kita ialah apabila berlaku kegagalan dan perkara pertama yang pengurus itu buat ialah untuk menyalahkan timnya sendiri. So macam saya sebut sebelum ni, biasa-biasakan apabila tim kita berjaya, always bagi kredit kepada tim kita. Tak perlu sebut kita sebagai pengurus. Dan apabila tim kita gagal, sebaliknya, always jadi orang yang pertama mengakui dan mengambil tanggungjawab atas kesalahan ataupun kegagalan itu. Sebab apa? Ramai yang berkata, tak apa, kalau kita dah naik dan kalau kita gagal, kita tak ambil tanggungjawab, kita boleh cari kerja lain dan pergi tempat lain, mungkin dengan kedudukan yang lebih baik. Kita mesti ingat, dalam kitaran employment kita ni, semasa kita bekerja, lambat laun kita akan berjumpa semula dengan orang yang pernah sakit hati dengan kita sebab kita tak mengambil tanggungjawab, ataupun juga orang yang kenal dengan kita melalui cerita daripada orang yang pernah menjadi pasukan kita. Dan especially dalam keadaan social media yang sekarang ini, orang boleh korek bermacam-macam. Dan sekiranya kita ada habit ataupun tabiat untuk melarikan diri dari mengambil tanggungjawab, kita akan dikenali dan itu akan merendahkan kredibiliti kita di kalangan pasukan kita. Dan sekiranya kita dikenali sebagai seseorang yang tidak mengambil pertanggungjawaban ke atas kegagalan ataupun hasil usaha tim kita, kita tidak akan mendapat kredibiliti dan tidak akan dihormati oleh sesiapa juga. Dan lambat laun ini akan memusnahkan karier kita sebagai seorang pengurus. Kesilapan terbesar kedua ialah tidak membangunkan pasukan kita, ya, tak develop our own team. Yang ini sering berlaku. Ramai pengurus yang berkata, tak, saya develop team saya. Tapi sebenarnya kita mesti melihat kepada apakah petunjuk ataupun indikator yang mengatakan yang pengurus ini memang membangunkan tim mereka. Mengapa ini sering terjadi ialah apabila seseorang pengurus itu mempunyai seorang staf yang bagus, yang cemerlang, selalunya staf ini akan dipegang kuat oleh pengurus itu dan tidak akan dibenarkan untuk ke mana-mana selagi pengurus itu masih berada di situ.
Sebab sekiranya staf ini pergi ke tempat lain, sama ada melalui kenaikan pangkat ataupun transfer, pengurus ini merasakan yang performance tim beliau akan menurun sebab staf ini sudah tidak ada lagi di tempat itu. Dan sebab itulah ramai pengurus yang tidak mahu melepaskan staf mereka yang cemerlang. Dan pembangunan staf selalunya terhad kepada training yang biasa-biasa. Membangunkan pasukan ini bermaksud kita berusaha untuk membangunkan setiap individu dalam pasukan kita daripada satu tahap ke tahap yang lebih tinggi. Ya, dan ia adalah satu inisiatif yang sebenarnya menyeluruh. So, contoh yang kita bagi tadi, tak mahu lepas staf sebab staf itu cemerlang. Sekiranya kita membangunkan staf dan ini dilakukan di banyak syarikat yang berjaya, kita ada apa yang dinamakan succession planning. Setiap staf yang penting ataupun jawatan yang penting dalam tim kita mesti mempunyai seseorang yang akan boleh mengambil alih tugasan tersebut. Jadi kita membangunkan bukan sahaja staf yang sedang berada dalam kedudukan itu, tetapi juga staf lain yang boleh mengambil tempat beliau sekiranya apa-apa terjadi. Sekiranya kita bersedia dengan ini, maka kita tidak ada masalah untuk melepaskan staf kita apabila dia mendapat peluang yang lebih baik. So itulah sebabnya kepada pengurus yang mengatakan saya develop tim saya nak tanya ataupun saya nak beri beberapa petunjuk yang jawapan anda akan menentukan sama ada anda memang membangunkan staf anda. Beberapa petunjuk yang kita boleh gunakan ialah nombor satu, berapa ramaikah staf kita yang telah diberi kenaikan pangkat dalam setahun yang lepas, ataupun berapa orangkah dalam tim kita yang bertukar kerja secara internal. Dan yang ketiga, berapa ramaikah antara tim kita yang telah bertukar ke tempat lain, sama ada dalam syarikat kita ataupun telah bertukar ke syarikat lain dengan mendapat jawatan yang lebih baik. Dan banyak lagi petunjuk. Contohnya, apakah peningkatan kebolehan staf kita, setiap seorang staf kita. Dan juga ada banyak lagi petunjuk lain. Contohnya, apakah peningkatan skill staf kita secara individu. So, contohnya sebelum ini dia boleh melakukan 3 tugasan, pada dalam setahun yang lepas dia boleh melakukan 6 tugasan. Itu contoh-contoh petunjuk yang akan menunjukkan yang kita telah membangunkan pasukan kita. Remember, lagi bagus tim kita, lagi bagus keputusan yang akan dihasilkan.